Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Awani. Belanjawan 2025 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada Jumaat lalu memperuntukkan sebanyak 421 bilion. Ia merupakan antara belanjawan terbesar pernah diumumkan oleh kerajaan. Walaupun tidak banyak perkara besar yang boleh kita angkat dari belanjawan ini, tetapi pastinya sektor pembangunan, iaitu belanjawan pembangunan, kita lihat ada beberapa perkara yang menarik untuk kita bincangkan, dan juga bagaimana kerajaan menaikkan shilling gaji minimum dari 1,500 kepada 1,700 yang akan dikuatkuasakan bermula 2025, dan penyasaran subsidi terus diberi tumpuan walaupun kerajaan sudah pun berjaya menampan daripada penyasaran subsidi diesel yang dilaksanakan pada pertengahan tahun ini, dan juga penyasaran subsidi elektrik, penggunaan elektrik yang dikenakan pada awal tahun ini. Bantuan-bantuan sosial juga diberi tumpuan dan penambahbaikan kepada bantuan sosial seperti sumbangan tunai rahmah dan juga SARA, semuanya diberikan penambahan yang agak signifikan, dan begitu juga kumpulan SASA yang bertambah dari tahun sebelumnya. Dan bagaimana juga kerajaan menampan ataupun mengurangkan fiskal belanjawan dengan beberapa pengenalan cukai-cukai baru, terutamanya kepada kelompok yang tertinggi dalam kategori pendapatan, dan juga beberapa peningkatan dari jumlah sumbangan atau jumlah cukai yang akan dikenakan kepada SST. Jadi untuk melihat perkara ini, dua ahli panel sudah pun bersedia untuk memberikan analisis mereka. Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, Pengarah Program MPA Putra Business School PBS. Assalamualaikum Dr. Razman, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih. Dan yang berbahagia Datuk Dr. Madlin Burma, Fellow Kehormat Institut Masa Depan Malaysia. Selamat petang Datuk, apa khabar? Selamat petang, terima kasih. Sihat. Terima kasih. Datuk, mungkin kalau kita dari kesemua belanjawan yang dibentangkan oleh Perdana Menteri pada Jumaat lalu, mungkin tiga perkara yang menarik perhatian Datuk untuk kita mulakan perbincangan kita pada petang ini. Okey, terima kasih ya. Yang pertama sebenarnya saya memang tertunggu-tunggulah untuk bajet kali ini, sebab satu ialah melihat keadaan ekonomi kita yang dikatakan bertambah baik. Jadi saya mengharapkan ya bajet ini adalah bajet yang mesra rakyat lah ya, maksudnya memberi perhatian kepada keperluan rakyat. So tiga perkara yang saya tunggukan, satu tu tak tercapai, yang dua tu okeylah. Yang satu tu ialah GST. Saya mengharapkan GST, tapi itu satu apa kata orang, this is not the good time lah, tapi memang saya mengharapkanlah juga ya. Okey, yang dua yang saya suka ialah satu ialah tentang kenaikan upah tadi. Dikatakan upah minimum, yang selama ini kita lihat cerita tentang upah ni tak selesai-selesai lagi, dah berapa lama dah ya. And then kita berbincang tentang isu kenaikan upah. So this time saya mengharapkan tahun depan benda ini akan dilaksanakan. Dan yang ketiga yang saya juga agak tertarik ialah sebab saya ni diabetik. So tentang cukai untuk manisan ini. So bagi saya the war on sugar ni ataupun peperangan terhadap gula ni, mungkin bagi setengah orang benda ni bunyinya tak ni, tetapi sebenarnya dia meninggalkan kesan ya. Ia berkaitan dengan kesihatan. Jadi itu yang umum harapan saya lah. Yang detail cerita lain tu kita bincang kemudian. Bagi Prof. Madya Dr. Ahmad Razman, tiga perkara yang menarik perhatian dalam belanjawan yang dibentangkan pada Jumaat lalu, Doktor. Pertama saya gembira jugalah melihat belanjawan yang mengembang. Memang setiap tahun meningkat, tetapi kali ini komitmen kerajaan untuk mengurangkan defisit belanjawan itu ternyata diteruskan apabila kita melihat belanja pembangunan yang biasanya akan ditanggung oleh hutang baharu turun daripada 90 bilion untuk belanjawan 2024 kepada 86 bilion untuk belanjawan 2025. Dan ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk mengurangkan defisit itu ada, sebab saya lihat pada menteri kita semasa beliau menjadi Menteri Kewangan pertama dulu tahun 90-an itu, memang itu dia punya trademark lah, belanjawan lebihan.
dan saya lihat itu kesungguhan dia untuk kembali ke arah itu. Yang kedua yang saya teruja ialah peningkatan peruntukan perbelanjaan untuk dua sektor utamalah, pendidikan dan juga kesihatan. Pendidikan kerana saya dalam sektor pendidikan dan memang kita memang mengharapkan kerajaan akan sentiasa melabur dalam sektor yang memberi jaminan masa depan dari segi masa depan anak-anak kita dan pembangunan modal insan. Dan kesihatan sebab kita pun negara yang pergi ke arah negara nation dan perlu ada lebih banyak lagi infrastruktur kemudahan untuk memastikan warga emas secara keseluruhannya terjaga kebajikannya. Dan yang ketiga sebenarnya mungkin rasionalisasi petrol lah, RON95, sebab ramai risau apabila rasionalisasi itu dilakukan, kita terpaksa dibebankan dengan kadar yang tinggi, tetapi jaminan bahawa 85% tidak akan dikenakan harga tinggi tetapi akan kekal menerima subsidi, membolehkan pertama yang tak layak itu tidak lagi menerima subsidi bukal ini seperti golongan T20 ataupun sini disebut T15 dan juga warga asing, dan juga akan mengelakkan berlakunya penyeludupan yang masih lagi berlaku di sempadan negara kita. Kurang-kurangnya tidak lagi berlaku keterisan pembaziran dan penjimatan daripada rasionalisasi ini akan dapat menyumbang lebih banyak lagi kepada pelbagai jenis sumbangan seperti sumbangan tunai rahmah yang kita lihat telah meningkat daripada 10 bilion kepada 13 bilion hasil penjimatan rasionalisasi diesel sekitar 4 bilion. Ya, bagi Datuk Madeline, antara tumpuan adalah kenaikan gaji minimum 1,700 dan ada pihak yang membuat komen mengatakan bahawa sepatutnya kerajaan terus memberikan tumpuan untuk menaikkan shilling gaji minima kepada RM2,000 sebulan kerana sudah lama sebenarnya, sudah ada lapse apa yang dimahukan oleh pasaran ataupun pekerja di Malaysia supaya gaji minima itu dinaikkan dengan melihat kos sara hidup sekarang. Tetapi pastinya kerajaan berhati-hati dalam kenaikan RM200 daripada RM1,500. Apatah lagi pelaksanaannya di lapangan masih orang kata pun ada isu-isu yang masih tertunggak. Tidak semua industri terutamanya di kalangan PMKS kita melaksanakan gaji minima RM1,500 yang sudah pun dikuatkuasakan sebelum ini. Pandangan Dr. Madeline. Okey, terima kasih Tuan Haji. Saya berkesempatan berbincang dengan rakan-rakan yang terlibat dalam majikan lah. Saya bercerita tentang majikan dulu ya. Majikan memang khususnya yang mikro yang kecil-kecilan tu memang mengeluhlah. Dia kata kalaulah benda ini dilaksanakan memang sakitlah. Dia kata maknanya dia terpaksa juga memikirkan apakah langkah-langkah untuk mengurangkan daripada bebanan ini ataupun kos menjalankan perniagaan ya. Sebab bagi kita mungkin kita kata ala gaji itu perbezaan RM200 itu sebenarnya tidaklah sepatutnya menjadi masalah. Tapi bila berbincang dengan mereka ni, memang sebab saya sempat masa saya bersembang dengan bukan bersembang lah, saya sedikit sebanyak saya menjalankan penyelidikan juga, bertanyakan tentang disebabkan oleh kenaikan ini apa kesan terhadap you. Of course kos pengeluaran, dan bila benda ini berlaku maka ini akan boleh mewujudkan apa yang kita panggil cost push inflation iaitu inflasi yang didorong oleh kos ya. Jadi ada yang berkata bahawa ini nanti akan meninggalkan sedikit kesan terhadap inflasi. Saya merasakan tidaklah begitu besar kesan dia, tapi memang dia akan ada kesan. Tetapi di satu pihak yang lain, bila berbincang pula dengan pekerja, memang mereka mengalu-alukan tentang kenaikan ini sebab gaji minimum ini adalah satu, itu hak isu kalau kita bercerita tentang labour rights and things like that. Benda ini perlu diberi penekanan sebab kita dah lama tertangguh ya. Jadi kalau kita lihat dengan adanya peningkatan ini, maka secara tidak langsung benda ini akan mengurangkan jurang antara pendapatan golongan pendapatan rendah dengan pendapatan tinggi. Dan ini dapat membantu menyelesaikan menangani masalah yang cuba diselesaikan oleh Perdana Menteri lah, iaitu menotahkan kemiskinan. Sebab bayangkan 1,700 is jauh lebih rendah daripada garis kemiskinan kita yang itu 2,000 lebih So jadi maknanya pekerja kita
masih lagi ada yang menerima pendapatan di bawah garis kemiskinan. Ya. So jadi bagi saya ini satu isu yang dia nak kata penyelesaian pun tidak, nak kata tak bagus pun tidak. Memang satu usaha yang baiklah untuk menaikkan, tapi problem ialah pada PKS lah. Ya, Dr. Azman, isu yang dianggap akan menjadi dilema kepada isu gaji pendapatan 1,700 adalah peringatan juga daripada PMX kita bahawa ia bukan untuk mengurangkan pendapatan bagi mereka yang berkelayakan, terutamanya di kalangan para graduan kita yang memasuki sektor perburuhan ataupun sektor pekerjaan. Mereka tidak wajar diberikan dengan kadar gaji minima seperti mana yang diamalkan oleh majikan sebelum-sebelum ini. Jadi itu sudah pun diberi peringatan. 1,700 adalah mereka yang ada dalam industri, terutamanya di kalangan PMKS yang tidak ada kemahiran penuh, tetapi mereka wajar diberikan gaji minima 1,700 termasuk di kalangan pekerja asing. Jadi mengapa pasaran perlu sedar perkara ini dan tidak perlu mengherot pendapatan di kalangan para graduan kita yang sepatutnya memiliki pendapatan yang lebih bermaruah, mungkin lebih daripada RM3,000 sebulan? Ya, memang betul. Apabila kita melihat dalam belanjawan kali ini turut juga diumumkan sektor ataupun industri tertentu akan ditetapkan gaji minimum mengikut kelayakan pekerja itu, yang kalau terdiri daripada graduan memang melebihi daripada 2,000 lebih lah. Dia ikut sektor tu ada dia punya jumlahnya. Dan ini penting kerana betul macam apa Datuk Madani kata, garis kemiskinan tu 2,000 lebih, dan kalau kita tengok median ataupun penengah kepada gaji purata bagi kerja formal ni lebih kurang RM2,844. Ini bermakna bahawa jika katakanlah gaji minima yang 1,500 tu, kalau dua orang bekerja dalam satu family pun baru je lebih sikit je untuk daripada kemiskinan. Dan kalau kita bandingkan dengan graduan, apa yang penting kat sini ialah apa yang turut diumumkan oleh kerajaan berkaitan dengan gaji progresif, iaitu memberi ruang juga bukan setakat untuk mendapat gaji minima tetapi untuk meningkatkan gaji pekerja tersebut apabila mereka berjaya membuat upskilling ataupun upskilling lah, meningkatkan kemahiran mereka dan seterusnya meningkatkan produktiviti syarikat. Apa yang kita lihat argument ataupun perbincangan yang sama apabila kaki tangan kerajaan menerima kenaikan gaji kadar 15% secara berperingkat. Ramai yang mengatakan adakah ini sia-sia je ke, sebab mungkin mereka ingat tata kelola kerja dan sebagainya kekal sama. Tetapi apa yang diharapkan oleh kerajaan dengan kenaikan gaji, maka produktiviti, kecekapan, perkhidmatan kerajaan itu akan meningkat. Sama juga dalam kes ini, apabila kita lihat kenaikan gaji itu mampu memberikan produktiviti syarikat yang lebih bagus, maka majikan akan mampu memastikan bahawa pekerja dapat menyumbang secara positif dengan kenaikan ini. Tapi kita kena faham 1,700 tu macam Haji Nazri Kahar kata, untuk mereka yang berkemahiran rendah, kebiasaannya kita lihat warga asing. Dan ada juga persoalannya, adakah naik 1,700 ni bermakna lebih banyak lagi akan keluar wang akan keluar negara. Tetapi kita lihat juga satu lagi yang didampingkan dengan ini, iaitu warga asing pun sudah mencaruman. Ya. Dan saya tengok kalau 1,500 naik ke 1,700 ni, dia kenaikan tu macam 13%. Jadi kalau dia carum 13 ke 15%, in the end dia akan dapat juga sama tu, 1,500 tu. Tapi duit yang lebih tu sebenarnya akan masuk ke KSP. Dan kalau kita buat macam Singapura ke, bila dah umur 55 baru boleh keluar, maknanya ini boleh membantu kita punya GLIC lah, pelaburan. Itu yang saya nampak isu-isu yang boleh dilihat dalam konteks inilah. Dr. Madeline, isu gaji inilah yang seringkali kita angkat dalam setiap perbincangan berkaitan dengan negara dan bagaimana untuk kita keluar daripada kelompok pertengahan ekonomi Malaysia ini. Adakah kerajaan benar-benar serius untuk memastikan pendapatan rakyat akan bertambah
Kerana setiap kali perbincangan kita akan melihat apabila kerajaan mengumumkan reformasi gaji kekantiran awam, ia mendapat sambutan yang positif, ya. Dan kita juga apabila kita kerajaan sedang melaksanakan contoh gaji progresif ataupun beberapa peruntukan diberikan kepada inisiatif gaji progresif untuk syarikat-syarikat PMKS dan sebagainya. Tetapi nampaknya diletakkan sekali lagi komitmen dalam belanjawan kali ini. Jadi adakah ini satu landasan yang tepat? Kerajaan memang ingin membantu rakyat dalam hal pendapatan isi rumah berbanding hanya tertumpu kepada bantuan-bantuan sosial seperti bantuan tunai dan juga bantuan-bantuan subsidi yang lain. Pandangan Datuk Dr. Madeline. Okey, Tuan Haji, kalau kita lihat ya, ada 3 teras utama dalam belanjawan ni, dan ini telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan lah, ataupun Perdana Menteri kita, ya, iaitu satu, dia kata menaikkan lantai. Lantai, dia naikkan lantai, jadi ini bermaksud menguruskan masalah pendapatan golongan berpendapatan rendah. So bagaimanakah bajet ini boleh meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini perlu ada pendekatan-pendekatan seperti tadi disebutlah, diberi bantuan dan sebagainya. Yang satu lagi ialah meningkatkan lagi ceiling. Ceiling tu. Dan ceiling inilah yang dikaitkan dengan pelaburan, dengan pertumbuhan ekonomi secara makro. Jadi untuk meningkatkan pendapatan, kerajaan tidak hanya boleh sekadar menyogok duit aja, ya. Sebab saya rasa itu pun bukan cara dasar yang baik, ya. Itu memang bunyinya kita sukalah menerima, ya. Kalau orang beri memang kita kata bestnya itu yang bila orang sebut cukai aja kita melompat. Tapi kita perlu kita nak jalan raya yang baik, hospital yang baik, sekolah yang baik, semua nak baik-baik. Tapi bila disebut aja kita naik cukai sikit aja, melentinglah kita. Jadi ini kita kena perlu faham, ya. So di satu pihak tadi ada yang disebutkan, saya rasa memang betul apa yang kerajaan lakukan, ya. Ada 3 perkara tadi. Satu, menaikkan lantai. Yang kedua ialah menaikkan ceiling. Yang ketiga of course good governance, ya. Jadi ketiga-tiga, hubungan antara ketiga-tiga ini sangat penting, ya, untuk memastikan bahawa kumpulan sasaran itu dapat dibantu, ya. Bukan dia tak nak macam one size fits all, maknanya pendekatan yang hanya macam touch and go je. So jadi kita lihat di sini di satu pihak ialah pastikan itu yang kita melihat dengan tumpuan yang diberikan terhadap aspek ekonomi makro, bagaimana untuk menarik pelabur asing supaya walaupun Perdana Menteri menyebut dia tak nak mega projek lagi, dia kata untuk buat sementara ni mega projek tak nak, dia kata sebab lebih menumpukan kepada rakyat. Tapi kadang-kadang macam kami di Sarawak perlu juga mega projek ni, mewujudkan peluang pekerjaan, menaikkan pendapatan, kontraktor pun dapat peluang. Jadi apa yang disebut tadi, apa yang ditanya kepada saya, memang betul dalam bajet ini saya melihat bukan saja penekanan diberikan untuk menaikkan lantai, iaitu dengan meningkatkan pendapatan macam upah minimum tadi, dan juga menaikkan STR semua tu, SA, apa lagi, bantuan ramah tadi. So memang nilainya ditingkatkan seperti Prof Razman sebutkan tadi, memang ditingkatkan, tetapi dalam masa yang sama yang penting bagi saya effectiveness dia. Yang kita takut ini kebocoran ni, risau betul saya tentang kebocoran. So itulah cara saya melihat benda ni. Ya, Dr. Razman, berkaitan dengan cukai-cukai baru, antaranya cukai untuk 2% dividen bagi pendapatan dividen lebih 100,000 dan juga peningkatan kepada perluasan skop SST dan seumpamanya, dan pengenalan subsidi bersasar untuk RON 95, dan penyematan itu akan dikembalikan semula kepada rakyat dalam bentuk pelbagai projek pembangunan dan juga bantuan sosial. Jadi adakah nampaknya yang menarik perhatian di kalangan rakyat adalah cukai 2% itu yang dikatakan akan menambah beban. Jadi kita nak faham sikit, 2% bagi orang yang macam mana, pendapatan dividen macam mana, pelaburan yang macam mana, dan mengapa kerajaan begitu kata bertekad untuk melaksanakan subsidi bersasar berterusan ini. Jadi ada 2 soalan di situ, Dr. Razman. Ya, dan dia punya boleh dijawab dengan 2 patah perkataan, maha kaya. Kalau kita lihat pola belanjawan sejak belanjawan 2024 lagi, kita tengok agenda lebih kepada
mengurangkan kesenjangan ataupun jurang kekayaan dan juga kekayaan antara rakyat. Dan cukai-cukai yang diperkenalkan itu kerajaan harap lebih bersifat adil, iaitu tidak membebankan golongan majoriti, tetapi yang mampu bayar dikenakan cukai. Ada yang buat argument kata T20 kata kami dah bayar cukai, kenapa kami kena dikenakan lagi cukai yang lebih tinggi untuk golongan tertentu. Tetapi pokok dia ialah mereka masih lagi mampu membayarnya. Kalau dapat dividen 100,000 ni bukan golongan kebiasaan dah. Bila saya tanya pelajar-pelajar saya yang bekerja, kalau saya tanya ada tak yang beli saham, jual saham, amat minimum. Mereka yang berjual beli saham yang dapat dividen ni adalah mereka yang benar-benar mempunyai lebihan pendapatan yang banyak. Dan disebabkan itu mereka mampu, 2% itu adalah orang kata di dalam ruang kemampuan mereka. Sama juga dengan petrol bersasar, apabila selepas ini kemungkinan golongan T15 tu, sebab saya tengok secara purata lah satu isi rumah mungkin belanja 500-600 minyak petrol di dalam subsidi ni, tapi kalau dikeluarkan subsidi tu mungkin naik ke 800-900, mereka masih lagi mampu membayarnya. Cuma persoalan yang di sini, adakah ini akan bersifat regresif, iaitu yang maha kaya ni akan mula membuat tindakan mungkin mahu berhijrah keluar ke, ataupun melakukan strategi yang tertentu supaya mereka tidak dikenakan cukai-cukai ini. Tapi saya melihat ini dilakukan untuk memastikan bahawa hasrat kerajaan inilah mendapatkan jurang itu dilakukan dengan meningkatkan gaji minimum, gaji progresif, tetapi pada masa sama yang golongan maha kaya ni dikenakan cukai tambahan. Tetapi bagi saya lah strategi yang lebih sesuai ialah melihat mengapa perlu dikenakan cukai ini, kerana negara kita ada satu bebanan, iaitu bebanan hutang yang makin bertambah. Kalau hutang kerajaan persekutuan tu dah 62% daripada KNK, kalau campur dengan liability, komitmen dan sebagainya makin bertambah, walaupun cuba dikurangkan tetapi tetap bertambah setiap tahun. Dan disebabkan itu apabila GST tidak diperkenalkan, bagaimana ruang untuk menambah hasil itu. Yang saya harapkan bukan setakat mengambil jalan mudah memperkenalkan pelbagai cukai ini, walaupun ada kebaikannya seperti cukai untuk minuman gula, tapi yang lebih penting ialah pengurusan perbelanjaan itu melalui tata kelola yang turut ditekankan dalam belanjawan ini dari segi atap pengurusan fiskal, supaya tidak berlaku kejelisan pembaziran, dan yang lebih pertama sekali ialah rasuah. Kita lihat kalau semua yang dapat dibenteras, mungkin tak perlu kenakan cukai kepada maha kaya ni, mungkin hasil sedia ada dah cukup dah untuk semua. Okey, Dr. Madeline, istilah maha kaya popular sejak beberapa tahun ini di bawah kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi kita tidak jelas siapa sebenarnya yang disasarkan maha kaya itu. Nampaknya di kalangan rakyat mereka juga ada yang perasan mereka tu maha kaya, sebab tu mereka marah. Tetapi apabila kita melihat pengucupan ataupun kutipan dan juga kerajaan cuba merapatkan jurang ekonomi, jelas seperti mana perbelanjaan kita apabila kita mendapatkan perkhidmatan di hospital, kita bayar RM1, tetapi perkhidmatan kita tip-top, macam-macam kita dapat. Begitu juga apabila kita masukkan anak ke universiti awam seperti UKM, kita tidak membayar berpuluh-puluh ribu, tetapi kita hanya membayar sedikit, minimal sahaja. Tetapi dia pukul rata, semua orang boleh dapat. Dan kerajaan berhasrat dengan bajet ataupun belanjawan 2025 mengutip sedikit saja daripada kelompok yang tertinggi ini. Jadi masih tidak menggunakan kategori T20 ataupun M40. Kerajaan tidak meletakkan sasaran sebegitu, tetapi cuba memberikan penjelasan lebih lanjut siapa sebenarnya maha kaya itu. Pandangan Datuk Dr. Madeline Burma.
Okay, very interesting question ya. Kalau dulu ya, the last 10 years kita banyak membuat kajian tentang kumpulan middle class ya, kelas pertengahan ya. Tapi sekarang sejak kebelakangan ini sudah muncul pula kluster kayangan pula, yang maha kaya, bukan saja kaya, maha kaya ya. So tadi secara macam ada disebut lah, kalau kita dengar yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebut tentang yang T15 tu, the top 15% tu ya. Itu kalau kita nak kelompokkan hanya sebagai angka saja ya. Tapi masalah dengan klasifikasi ini, bagaimanakah klasifikasi digunakan? Bagaimanakah kita mengkelaskan mereka ya? Adakah kita menggunakan pendapatan kasar mereka? Ya, ada orang 15,000 suami isteri bekerja sampailah 15,000 ke atas lah ya. Tapi bila rupanya bila you masuk dia punya kalau you betul-betul gunakan disposable income, pendapatan boleh guna, rupanya tidaklah setinggi yang mana. Jadi ini yang menimbulkan masalah. Seperti yang apa yang Prof Razman sebutkan nanti dia nanti akan menyebabkan disinsentif tau. Boleh ya. Sebab saya mengajar, dulu saya pernah menggunakan istilah Robin Hood ekonomi, iaitu you rampas daripada orang kaya dengan mengagihkan dia kepada golongan yang berpendapatan rendah dengan harapan bahawa benda ini akan menyeimbangkan ekonomi, merapatkan jurang. Tetapi masalahnya kalau kita melihat daripada pengalaman di negara-negara Latin dan juga di India ya, apabila tanah dirampas dari golongan yang mempunyai tanah yang banyak ataupun mereka yang berpendapatan tinggi, jadi akhirnya mereka melabur ke luar negara. Benda tu jadi disinsentif. Jadi mereka dia macam dia rasa jadi kami ni dipenalize for being rich, and yet kami membayar cukai yang tinggi. Kami menyumbang kepada pendapatan negara. Contohnya, ya, mereka ini mungkin tauke-tauke besar, ya, yang pemilik syarikat-syarikat besar. Dia kata, bayangkan kami mengambil pekerja, kami juga yang hire, kami bayar cukai dan sebagainya. Jadi dia kata macam contoh 2% tadi, it's considered double deduction, double taxation bagi mereka. Sebab dia kata kenapa mesti kami yang dihukum kerana kami just because kami ini kaya maka kami dibebankan. Baik kami pergi ke negeri-negeri yang mana di mana pelaburan kami lebih dihargai. So jadi kita kena berhati-hati macam menarik rambut dalam tepung ini dalam kita menguruskan ni. Sebab bukan mudah ya macam Prof kita yang mengajar di universiti policy is not an easy thing. Satu, dia baik untuk satu kumpulan, mungkin dia akan meninggalkan kesan yang kurang baik kepada kumpulan yang lain. Dalam kegairahan kita nak menyelesaikan, merapatkan kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin, jadi kita jangan sekali-kali kata orang menyebabkan berlakunya keadaan macam saya kata tadi lah, Robin Hood ekonomi, you rampas daripada golongan kaya, and then dengan harapan, kalau kita buat macam tu, maka kita akan, it's a zero-sum game ya. Maksudnya, kita membantu golongan yang miskin. Tapi rupa-rupanya nanti, dia boleh meninggalkan kesan yang tidak kita jangkakan nanti. Itu dia. Menarik analogi itu dan pastinya kerajaan melihat ini secara serius. Bukan analogi itu yang kerajaan fikirkan akan berlaku, tetapi kalau pelaksanaannya menarik, pelaksanaannya lebih telus dan ada governance yang betul, saya rasa apa juga hasrat yang baik itu akan menerima sambutan di kalangan rakyat. Mungkin insentif lain boleh diperkenalkan untuk kelompok-kelompok ini, bukan hanya kita memikirkan jumlah cukai yang akan dibayar ataupun jumlah subsidi yang akan ditarik di kalangan mereka. Terima kasih kepada Datuk Dr. Madin Bermah, Fellow Kehormat Institut Masa Depan Malaysia, dan juga Prof Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pengarah program MBA Putra Business School. Jadi itu saja bersama saya Nazrika Ha malam ini. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi.